Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Baiklah, hari ini saya dan beberapa ahli kumpulan akan membentangkan berkaitan dengan modul tingkah laku tidak amanah bawah kursus pengurusan disiplin sekolah. Izinkan saya memperkenalkan diri dan ahli kumpulan yang lain. Saya, Nur Fadilah binti Hasan bersama rakan Hasni binti Ramli, Nur Anis Suhaila binti Abdul Sani, Risna binti Haris, Mas Nur Syahira binti Ali dan Siti Hadizah binti Mail. Dalam modul ini, kami mengetengahkan 7 komponen. Yang pertama, 1.0 adalah berkaitan pengenalan, 2.0 definisi tingkah laku tidak amanah, 3.0 kategori kes kesalahan, 4.0 faktor mendorong, 5.0 langkah mengatasi, 6.0 hukuman dan 7.0 adalah berkenaan rumusan. 1.0 pengenalan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) telah meletakkan misi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pendidikan yang dirancang turut mementingkan perkembangan akhlak keterampilan diri selain dari segi ilmu pengetahuan. Dapat dilihat bahawa bidang pendidikan, khususnya sekolah, merupakan satu ejen yang bertanggungjawab penuh untuk merealisasikan harapan yang telah digariskan oleh FPK ini. Namun demikian, harapan ini agak sukar untuk direalisasikan sekiranya masalah disiplin dalam kalangan pelajar tidak diurus dan diatasi dengan baik. Saban tahun, bidang pendidikan menghadapi cabaran bagi masalah disiplin murid, termasuklah salah laku jenayah, salah laku ponteng, salah laku lucah, salah laku tidak amanah dan banyak lagi. Kini, pelbagai kes yang melibatkan pelajar sekolah sering ditayangkan dalam media massa maupun media elektronik. Hal ini bukanlah satu kebanggaan, melainkan satu hal yang memalukan kerana ia menunjukkan sedikit sebanyak kegagalan dalam bidang pendidikan. Salah laku tidak amanah merupakan antara salah laku yang semakin menjadi-jadi dan meningkat di sekolah. Hal ini demikian, salah laku ini sering dipandang remeh dan tidak dipedulikan. Hakikatnya, salah laku ini juga mempunyai kaitan yang sangat dekat dengan jati diri dan akhlak seseorang murid dan perlu untuk ditelitikan juga dengan lebih mendalam. Pengurusan disiplin dalam kalangan murid tidak boleh dipandang remeh. Sebaliknya, ia menggalakkan kepada satu usaha yang bersepadu. Oleh demikian, idea bagi mewujudkan satu modul pengurusan yang bersifat khusus telah diketengahkan, di mana penulisan modul ini adalah bersifat lebih spesifik terhadap sesuatu salah laku, termasuklah salah laku tidak amanah ini. Seterusnya akan diteruskan oleh pembentang yang lain. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan untuk kumpulan kami iaitu berkaitan dengan definisi tingkah laku tidak amanah. Konsep tingkah laku tidak amanah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, tingkah laku bermaksud gerak-geri kelakuan dan perbuatan. Manakala menurut Lewis M. Baker, tingkah laku adalah apa yang kamu lakukan, cara berinteraksi atau beraksi dan bertindak balas terhadap persekitaran. Tingkah laku juga boleh ditakrifkan sebagai semua tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang boleh dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separasedar. Manakala amanah bermaksud sebagai tanggungjawab yang diberikan sebagai satu prinsip untuk tidak mengambil kesempatan dengan menggunakan pengaruh atau kuasa yang sedia ada. Amanah boleh dibahagikan kepada dua aspek. Yang pertama iaitu amanah manusia kepada orang lain dan yang kedua iaitu amanah terhadap diri sendiri. Namun konsep amanah ni akan terjejas jika tidak dilaksanakan dengan sebaiknya dan ia dianggap sebagai tindakan tidak amanah. Tindakan tidak amanah ni adalah tindakan yang melanggar prinsip integriti dalam diri setiap individu. Ringkasnya, tingkah laku tidak amanah adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang tidak menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Dalam konteks disiplin sekolah, tingkah laku tidak amanah boleh dijelaskan sebagai perbuatan tidak jujur murid-murid yang mengambil kesempatan terhadap tanggungjawab sebenar mereka sebagai seorang murid dalam menuntut ilmu yang sepatutnya atau semasa dalam proses membentuk sahsia diri dalam menjadi insan yang berguna. Tingkah laku tidak amanah boleh menyebabkan hilangnya integriti diri dalam kalangan murid sehingga mendorong mereka melakukan kesalahan-kesalahan disiplin yang lebih berat dan lebih teruk. Tindakan tingkah laku tidak amanah ini juga merupakan salah satu salah laku disiplin yang boleh dikenakan hukuman disiplin. Oleh itu, murid hendaklah sentiasa menjauhkan diri daripada sebarang tingkah laku tidak amanah. Dan sebagai seorang murid, amanah hendaklah dijalankan dengan sebaiknya untuk melatih diri menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab, jujur, ikhlas kepada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Baiklah, seterusnya adalah kategori kes kesalahan.
Tingkah laku tidak amanah di dalam sistem sasiah diri murid ataupun SSDM dikenali sebagai kategori kod H, iaitu tingkah laku tidak amanah. Dalam hal ini, tingkah laku tidak amanah mempunyai senarai kesalahan sebanyak 4 jenis, iaitu yang pertama, H101 pecah amanah, H102 iaitu berbohong, yang ketiga adalah H103 tidak bertanggungjawab, dan yang terakhir adalah H104 iaitu tidak jujur. Baiklah, seterusnya kita akan lihat definisi bagi setiap senarai kes kesalahan, iaitu yang pertama H101 pecah amanah. Pecah amanah bermaksud kegagalan seorang individu dalam memenuhi tanggungjawab, menjaga, mengendali dan mengawal amanah yang diserahkan kepadanya. Dalam hal ini, dalam konteks pengurusan disiplin murid, kesalahan pecah amanah ini adalah sangat jarang berlaku kerana kebanyakan kes pecah amanah adalah melibatkan sejumlah wang yang besar. Seterusnya adalah H102 iaitu berbohong. Bagi kesalahan ini, RIT 2001 mendefinisikan bahawa perilaku berbohong merujuk kepada suatu percubaan yang disengaja, baik berhasil atau tidak, namun perbuatan itu dilakukan untuk membentuk keyakinan kepada diri orang lain di mana si penyampai pesan ataupun komunikator iaitu si pelaku sesungguhnya menyedari dan mengetahui bahawa hal yang disampaikan tersebut tidak benar terhadap orang lain. Baiklah, seterusnya adalah H103 iaitu tidak bertanggungjawab. Bagi kesalahan tidak bertanggungjawab ini adalah merujuk kepada ketidakupayaan dan keengganan seseorang untuk memenuhi kewajipan, komitmen atau tugas yang telah diberikan. Berhubung dengan tingkah laku tidak amanah ini, bagi kesalahan tersebut di sekolah, lazimnya dapat dilihat apabila murid-murid tidak menunjukkan prestasi yang baik sepanjang aktiviti akademik mereka. Dan yang terakhir iaitu H104, kesalahan tidak jujur. Bagi kesalahan tidak jujur ini adalah boleh dikatakan sebagai tingkah laku orang yang tidak jujur kerap kali mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang tidak konsisten dan tidak benar. Seseorang yang tidak jujur juga sering memperdaya orang lain untuk mendapat keuntungan dan mencapai tujuan dan keinginan mereka sendiri. Dalam hal ini, kesalahan tidak jujur boleh dikatakan sebagai perlakuan yang tidak boleh dipercayai dan saling berkait rapat dengan pembohongan. Terusnya adalah contoh jenis kesalahan. Dalam contoh jenis kesalahan, terdapat 3 contoh kesalahan yang dapat dikemukakan, iaitu yang pertama, pemalsuan, tipu dan subahat. Dalam contoh pemalsuan, tipu dan subahat, terdapat beberapa perlakuan yang dapat dikemukakan di bawah contoh kesalahan tersebut, iaitu yang pertama, memperdaya mana-mana individu dalam bentuk kewangan atau aset atau kemudahan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan mana-mana pihak. Yang kedua adalah memalsukan tanda tangan pada dokumen atau maklumat mana-mana individu. Yang ketiga adalah memalsukan dokumen rasmi atau maklumat rasmi atau memalsukan atau mengubah markah peperiksaan. Dan yang keempat adalah menyalahgunakan nama atau jawatan seseorang seperti pengetua atau guru atau pegawai kerajaan untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang terakhir di bawah contoh jenis kesalahan pemalsuan, tipu dan subahat ini adalah melindungi atau bersubahat dengan seseorang yang disyaki bersalah seperti menyembunyikan maklumat atau penyaksian atau enggan memberi kerjasama atau memberi maklumat palsu. Seterusnya adalah contoh jenis kesalahan meniru, tipu dan subahat. Dalam contoh jenis kesalahan ini terdapat 2 perlakuan yang boleh dirangkumkan, iaitu menipu atau meniru atau bersubahat dalam meniru sesuatu ujian atau peperiksaan atau mencuri soalan peperiksaan. Dan yang kedua adalah melindungi atau bersubahat dengan seseorang yang disyaki bersalah seperti menyembunyikan maklumat atau penyaksian atau enggan memberi kerjasama atau memberi maklumat palsu. Dan yang terakhir, untuk contoh jenis kesalahan adalah mengulangi kesalahan yang sama, iaitu merangkumi pemalsuan ataupun penipuan melebihi 2 kali ataupun setelah nasihat dan amaran telah diberikan. Dalam hal ini, pelajar yang melakukan kesalahan yang sama akan dikenakan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan faktor yang mendorong kepada tingkah laku tidak amanah. Terdapat 3 aspek yang menjadi faktor yang mempengaruhi kepada tingkah laku tidak amanah. Aspek yang pertama adalah aspek daripada bidik darjah. Dalam bidik darjah
Dalam aspek ini terdiri daripada diri murid itu sendiri dan juga keadaan persekitaran kelas. Aspek yang kedua adalah luar bilik darjah, yang mana luar bilik darjah ini dipengaruhi oleh rakan sebaya, sekolah dan juga kerajaan. Dan yang ketiga adalah luar sekolah, yang mana mempengaruhi ia adalah ibu bapa, media massa dan juga masyarakat. Dalam bilik darjah dipengaruhi oleh diri murid itu sendiri. Mereka menjadi takut dengan guru dan menyebabkan mereka terpaksa berbohong. Hal ini bertepatan dengan teori pelaziman emosi, yang mana seseorang pelajar pada mulanya tidak memperlihatkan emosi takut, tetapi apabila mereka melihat guru disiplin ataupun guru itu mendenda, secara tidak langsung mereka akan menjadi takut kepada guru. Dan apabila berlakunya pelaziman emosi ini, maka pelajar tadi akan menyebabkan bertingkah laku yang tidak amanah. Okey, kita ambil sebagai satu keadaan di sekolah. Apabila murid tidak menyiapkan kerja sekolah, secara tidak langsung mereka cuba untuk menipu ataupun berbohong semata-mata untuk melindungi diri. Seterusnya adalah keadaan kelas. Kadang-kala pelajar mereka berasa tidak selesa dengan keadaan kelas, sama ada faktor daripada guru ataupun faktor daripada keadaan kelas. Keadaan kelas yang sempit dan kecil itu menyebabkan mereka mendorong mereka untuk keluar daripada kelas dan tidak mengikuti pembelajaran. Mereka sanggup menipu dengan guru katanya untuk pergi ke tandas, tetapi mereka mengelilingi sekolah. Rakan sebaya adalah individu yang paling rapat dengan pelajar, khususnya pelajar peringkat remaja, dan mereka banyak menghabiskan waktu bersama-sama. Tetapi yang mengecewakan adalah terdapat rakan sebaya yang membawa pengaruh negatif. Mereka akan melakukan masalah disiplin itu bersama-sama, misalnya mencuri, berjudi, ponteng dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah sekolah. Okey, terdapat sekolah yang tidak mempunyai sistem kawalan keluar masuk yang ketat, menyebabkan pelajar sesuka hati keluar daripada kelas kemudian merayau tidak tentu arah di sekeliling sekolah. Okey, menurut Nur Aini Zulkifli, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Azhar bin Hamzah, mendapati bahawa 47.2% responden telah bersetuju bahawa persediaan sekolah mendorong pelajar untuk puting sekolah dan mendorong kepada salah laku tidak amanah dalam kalangan pelajar. Okey, seterusnya adalah kerajaan. Okey, dalam aspek kerajaan ini, kerajaan menjadi faktor kepada penyumbang tingkah laku tidak amanah apabila mereka, pihak kerajaan lah, melonggarkan peraturan. Okey, contoh mereka melonggarkan peraturan hanya merotan diserahkan kepada kepada guru besar dan juga guru disiplin. Okey, mereka melakukan tindakan tersebut disebabkan adanya campur tangan daripada pihak ibu bapa. Jadi, untuk tidak memburukkan keadaan, mereka hanya membenarkan individu tertentu untuk menghukum, sedangkan sebenarnya guru-guru lain boleh menghukum tetapi tidak lagi digalakkan untuk mengelakkan masalah tadi. Kita mulakan aspek luar sekolah ini dengan menyentuh berkenaan dengan ibu bapa menjadi faktor kepada masalah tingkah laku tidak amanah dalam kalangan pelajar. Yang pertama adalah daripada terdapat pelajar yang mempunyai ibu bapa ataupun keluarga yang berkonflik. Okey, hubungan kekeluargaan ini sebenarnya mempengaruhi kognisi dan emosi dan kelakuan anak-anak. Jadi apabila keluarga itu mempunyai konflik, akan menyebabkan pelajar itu terabai. Mereka langsung tidak memerhatikan tingkah laku mereka, tingkah laku anak mereka atau mengambil tahu perangai dan sikap anak mereka di sekolah. Okey, disebabkan itulah terdapat ibu bapa yang lepas tangan. Mereka menyerahkan segala urusan berkaitan disiplin kepada guru-guru di sekolah. Terdapat juga pelajar yang berasal daripada latar belakang sifat ibu bapa yang tidak amanah, yang menyumbang kepada tingkah laku yang tidak amanah. Mengetahui bahawa media massa bertindak sebagai penyalur budaya, sosial, maklumat, nilai dan juga norma dari satu generasi ke generasi yang berterusan tanpa batasan. Tetapi, penggunaan media massa secara berleluasa dan tanpa pemantauan akan menjerumuskan pelajar ke perkara negatif. Menurut Orestes 2002, media cetak dan elektronik banyak menyebarkan fahaman yang tidak baik. Aplikasi seperti Instagram, TikTok, Twitter dan Facebook sering disalahgunakan oleh pelajar. Sebab apa? Aplikasi tersebut sering menayangkan video-video yang merosakkan akal pelajar. Misalnya, terdapat penayangan video berkenaan dengan taktik melakukan peniruan dalam kelas, strategi untuk keluar daripada sekolah sewaktu pembelajaran dan pelbagai lagi, yang mana kesemua video itu mendorong kepada tingkah laku tidak amanah untuk dilakukan oleh para pelajar. Faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat. Bagaimana masyarakat ini menyumbang kepada faktor pelajar yang tidak amanah adalah apabila masyarakat bersikap individualisme yang mementingkan diri sendiri. Okey, masyarakat khususnya jiran terdekat tidak melaporkan kepada pihak berkuasa mengenai tingkah laku pelajar tersebut.
dan lama kelamaan pelajar akan terus melakukan tindakan tersebut. Sikap itu akan mereka terbawa-bawa oleh mereka dan menjadikan mereka sebagai seorang pelajar yang tidak amanah. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menjelaskan apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah tingkah laku tidak amanah. Peranan yang pertama adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa hendaklah membentuk anak-anak dengan nilai-nilai kasih sayang yang sepenuhnya supaya nilai-nilai yang baik ini sudah tertanam dan hidup subur dalam diri anak-anak. Seterusnya, ibu bapa boleh mewujudkan kasih sayang yang seimbang dan memberi kasih sayang yang sama rata kepada semua anak-anak mereka. Kasih sayang seimbang ini sangat penting untuk perkembangan mental anak-anak sentiasa terjaga. Perhatian daripada ibu bapa ini dapat mendorong anak-anak untuk tidak membuat sebarang kesalahan di sekolah. Seterusnya, langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah dalam mengatasi tingkah laku tidak amanah. Pihak sekolah boleh memberi didikan kepada para pelajar untuk menghayati nilai-nilai murni yang sering diamalkan oleh masyarakat. Pihak sekolah juga hendaklah memastikan subjek pendidikan moral dan pendidikan Islam diajar di peringkat sekolah untuk memastikan para pelajar diberi pendidikan bagi menghayati nilai-nilai murni yang boleh membentuk kepribadian yang unggul dalam diri mereka. Selain itu juga, mata pelajaran civic telah diperkenalkan supaya dapat membantu pelajar yang boleh membantu masyarakat untuk mencapai keharmonian, toleransi dan kefahaman yang mendalam mengenai tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia yang beretika dan berakhlak tinggi. Seterusnya, tanggungjawab untuk menegakkan disiplin perlu dilakukan oleh semua warga sekolah dan tidak hanya mengharapkan guru disiplin semata-mata, kerana semua guru adalah guru disiplin. Sehubungan dengan itu, guru memainkan peranan dengan menjadi pendidik yang mengamalkan sifat adil di mana guru boleh bertindak untuk bersikap tegas dan dalam masa yang sama bersikap penyayang. Sikap-sikap tersebut perlu ditonjolkan untuk memastikan para pelajar menghormati guru-guru mereka. Selain guru, unit bimbingan dan kaunseling turut berperanan bagi mengatasi masalah salah laku tidak amanah dengan program-program bimbingan. Langkah untuk mengatasi masalah tingkah laku tidak amanah ini juga boleh diatasi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau dikenali sebagai PIBG. Tindakan yang boleh dilakukan oleh PIBG ialah PIBG boleh menubuhkan jawatan kuasa khas kecil bagi menyelesaikan masalah tingkah laku tidak amanah dalam kalangan pelajar sekolah bersama dengan guru-guru. PIBG boleh melakukan mesyuarat dan perbincangan untuk memikirkan langkah yang berkesan untuk membentuk semula diri pelajar. Antara peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah dengan mengumpulkan dana untuk menganjurkan kem motivasi yang disertai oleh para pelajar untuk meningkatkan sasiah dan kepribadian mereka. Oleh itu, bagi memastikan masalah tingkah laku tidak amanah ini dapat ditangani dengan segera, penglibatan daripada semua pihak amatlah diperlukan. Terdapat 6 jenis hukuman yang boleh dikenakan bagi salah laku tidak amanah di sekolah, iaitu yang pertama, pembuangan sekolah, yang kedua, penggantungan sekolah, yang ketiga, dera atau merawatan, yang keempat, penahanan, yang kelima, amaran dan yang terakhir adalah denda. Pembuangan sekolah boleh dikenakan ke atas mana-mana murid yang didapati bersalah berkait dengan mana-mana kategori salah laku berat selaras dengan peraturan-peraturan disiplin sekolah 1959. Jika murid melakukan salah laku secara berulang kali dan didapati tidak berubah selepas tindakan untuk memulihnya oleh pengetua atau guru besar atau tingkah lakunya yang mendatangkan gangguan yang serius kepada murid lain dan terhadap keseluruhan disiplin sekolah, oleh itu hukuman terhadap tingkah laku murid tersebut sesuai dengan jenis hukuman ini, iaitu hukuman pembuangan sekolah. Penggantungan sekolah pula merupakan satu hukuman larangan kepada murid untuk tidak memasuki kawasan sekolah. Hukuman ini bersifat sementara dan dalam jangka masa yang pendek, iaitu tidak melebihi 14 hari. Arahan akan diberikan kepada murid yang berkelakuan liar dan mengganggu sehingga perlu diasingkan dari sekolah sementara menunggu hasil siasatan mengenai cara yang sesuai untuk menghadapi tingkah laku murid ini.
Pengetua atau guru besar akan berkuasa terhadap hukuman ini selaras dengan Peraturan 8 yang terdapat dalam Peraturan Disiplin Sekolah 1959. Semasa penggantungan dijalankan, murid berpeluang memberi penjelasan terhadap tingkah laku yang dibuat sehingga membawa kepada hukuman gantung. Seterusnya, hukuman dera atau dikenali sebagai hukuman merotan kepada murid, tetapi murid perempuan dikecualikan. Hukuman dera dibuat setelah tingkah laku dilakukan oleh murid dapat disahkan oleh guru, dijalankan oleh pengetua atau guru besar ataupun guru yang berdaftar yang telah diberitahu mempunyai kuasa secara nyata atau khas mengikut Perkara 6 dalam Peraturan Disiplin Sekolah 1959. Hukuman penahanan pula untuk mengawal para pelajar yang jahat agar tingkah laku pada masa akan datang dapat dibaiki dengan cara menikmati dan menggunakan masa lapangnya dengan baik. Hukuman ini mesti menentukan masa dan jumlah jam murid ditahan. Kehadiran kelas penahanan akan mendatangkan kesan mencegah kepada murid berkenaan juga murid yang lain. Seterusnya, hukuman amaran pula adalah hukuman yang diberikan oleh pengetua atau guru besar setelah mempertimbangkan keadaan, jenis salah laku dan kelakuan murid yang telah melakukan salah laku. Hukuman ini biasa bagi salah laku ringan sahaja yang dilakukan oleh murid kerana berpendapat bahawa kurang wajar jika dikenakan hukuman yang berat terhadap pelajar yang melakukan kesalahan ringan. Jadi tindakan hukuman ini memberikan 3 jenis amaran, iaitu amaran yang pertama, amaran yang kedua dan amaran yang ketiga bagi kategori salah laku ringan oleh murid berat. Hukuman yang terakhir adalah hukuman denda yang merupakan insentif bagi memperbetulkan tingkah laku murid. Sebarang dendaan yang diberikan perlu mengikut jenis dendaan yang sesuai dengan salah laku yang dilakukan oleh murid. Pengetua atau guru besar bertanggungjawab memberikan hukuman denda. Namun, guru lain atau guru disiplin juga diberi kuasa untuk memberi hukuman dendaan kepada pelajar yang melakukan salah laku. Bagi jenis salah laku tidak amanah di sekolah, terdapat 4 contoh jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh murid. Yang pertama, mencuri soalan peperiksaan, termasuklah menyimpan, mengedar soalan-soalan yang belum dijalankan. Yang kedua, meniru tanda tangan, iaitu meniru tanda tangan pengetua, pentadbir, guru-guru, ibu bapa atau orang lain. Yang ketiga, menipu melibatkan wang. Menipu guru melibatkan wang sama ada hak sendiri, kelab atau dan persatuan. Dan jenis kesalahan yang terakhir, menipu melibatkan kepercayaan. Menipu guru melibatkan kepercayaan sama ada hak sendiri, kelab atau persatuan. Keempat-empat jenis kesalahan tidak amanah yang sering dilakukan ini mempunyai hukuman yang sama, iaitu untuk kali yang pertama, pengakuan bertulis, rotan 1 kali dan ibu bapa atau waris dihubungi. Untuk kali kedua pula, murid akan dirotan sebanyak 2 kali dan untuk kesalahan yang dilakukan ketiga, murid akan digantung sekolah tidak lebih selama 10 hari. Baiklah, sebagai rumusan, salah laku tidak amanah merupakan satu perbuatan yang tidak baik untuk diamalkan dan perlu untuk dikekang dari peringkat awal lagi sebelum ia menjadi bara yang membarakkan api. Salah laku tidak amanah ini, walaupun ia kelihatan seperti bukan masalah yang besar, tetapi ia juga merupakan satu kesalahan yang tidak boleh dipandang remeh dan dibiar, kerana perlahan-lahan sikap ini akan menjadi normalisasi dalam diri murid yang pada akhirnya ia juga boleh mendorong para murid untuk membuat kesalahan yang lebih besar lagi. Sekiranya salah laku ini berakar umbi dalam kalangan murid, ia akan mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran guru di dalam kelas. Seterusnya, ia akan melambatkan pelaksanaan rancangan program pendidikan negara itu sendiri. Akhir kalam, diharapkan agar pendokumentasian yang ringkas dan padat akan modul tingkah laku tidak amanah ini dapat dijadikan sumber rujukan bagi pihak-pihak yang berkaitan. Sekian, terima kasih.